Selamat pagi saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini, renungan pedoman kita adalah meninjau pada perjanjian kurnia Tuhan. Intisarinya ialah menegakkan Yesus Kristus sebagai pengantara untuk perjanjian Tuhan yang lebih efektif. Inilah siri renungan yang kedua selepas perjanjian kerajaan Yesus yang dikongsikan sebelum ini. Rujukan boleh didapati di YouTube dengan tema Perjanjian-Perjanjian Tuhan. Perjanjian yang diturunkan kepada Nabi Musa ialah baik dan berkesan kerana Tuhan sendiri yang tabiskannya. Paulus menegaskan bahawa ia adalah pekerjaan yang disabitkan hukum yang kudus, perjanjian yang kudus, yang adil dan baik seperti yang dinyatakan di Roma bab 7 ayat 12. Tetapi perjanjian ini ada had batasannya. Masalahnya adalah manusia, kerana dengan sebab ini diperlukan lagi perjanjian yang lain. Ini hanya membuktikan bahawa manusia tidak boleh menyenangkan hati Tuhan dengan usaha sendiri. Maka Tuhan pun mewujudkan suatu perjanjian yang baru yang untuk keseluruhan orang. Tuhan berbelas kasihan untuk kita, dan oleh itu ia dipanggil perjanjian kurnia. Ia merangkumi yang lepas dari zaman Allah dan Adam dan Nuh, berkat untuk keturunan Abraham, orang-orang yang gembira dengan kehendak Tuhan dari Musa, warga negara yang rohani di bawah keturunan Daud. Perjanjian yang baru ini telah dilancarkan melalui Kristus, seperti yang difirmankan di Galatia bab 4 ayat 4. Tetapi pada saat yang tepat, Allah mengutus anaknya sendiri ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah Taurat. Nabi Yeremia yang rujukan diambil dari Yeremia bab 31 ayat 31 hingga 34. Nabi Yeremia telah bernubuat Tuhan akan membuat sesuatu perjanjian yang baru dengan umat Israel dan Yahuda. Hukum ini akan disimpan dalam batin umat Tuhan dan akan ditulis di dalam hati mereka. Tuhan telah berfirman akan melupakan kesalahan mereka dan mengampunkan dosa mereka. Inilah kasih kurnia Tuhan. Bukan sahaja mengampunkan dosa kita, bahkan akan melupakan kesalahan kita. Manusia barangkali boleh memaaf-maafkan kesalahan seseorang, tetapi payah untuk kita untuk melupakan kesalahan mereka itu secara langsung. Tetapi hanya Tuhan sahaja yang boleh berbuat demikian, kerana di dalam perjanjian kurnia di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam rujukan Alkitab Lukas bab 22 ayat 18 hingga 20, Yesus mengingatkan kita bila mengambil komuni kudus, membahagi roti dan memberikan cawan wain, kita berbuat sedemikian untuk mengenang Yesus, mengenang tubuh Yesus yang mati disalibkan dan bangkit dari maut. Air wain mewakili darah Yesus yang dicurahkan untuk kita, untuk penebusan dosa-dosa kita, agar Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Gambaran yang dipamerkan di sini akan membantu kita memahami sakramen ini, apa yang Tuhan Yesus inginkan kita berbuat sedemikian apabila mengambil komuni kudus ini. Jadi bila kita datang ke meja Tuhan, kita harus berterima kasih dengan hati yang bersyukur, menerima pengampunan dari Tuhan melalui Yesus Kristus dan perjanjian kurnia ini. Kita harus mengumumkan kekuatan di dalam pengorbanan dan kematian Yesus di salib. Dan kini kita boleh menyembah Tuhan yang benar dan hidup untuk pengampunan dosa-dosa kita. Di dalam Ibrani bab 8 ayat 1 hingga 6 menyatakan bahawa kita mempunyai seorang imam agung yang duduk di sebelah takhta Allah yang maha besar di syurga. Di dalam sejarah perjanjian dengan umat Israel, melalui hukum
10 di atas batu tulis, umat Israel faham untuk mereka berbicara dengan Tuhan harus melalui imam agung, dan segala persembahan dan korban binatang kepada Allah harus melalui imam agung juga. Jikalau Tuhan ingin berbicara dengan umatnya, ini akan melalui nabi-nabi Tuhan. Di ayat 6, tetapi sekarang Yesus diberikan tugas imam yang jauh lebih mulia daripada yang dijalankan imam-imam itu. Kerana perjanjian yang diadakannya antara Allah dengan manusia adalah lebih baik. Perjanjian itu berdasarkan janji tentang perkara-perkara yang lebih baik. Yesus ialah pengantara. Oleh yang sedemikian, kita boleh mendekati takhta Tuhan melalui Yesus dan tidak perlukan melalui orang lain. Di dalam Ibrani bab 8 ayat 7 hingga 13 menyatakan perjanjian ini akan menjadi perjanjian baru dengan Tuhan dan umatnya melalui sekarang. Tidak perlunya ada sebarang persembahan atau korban binatang untuk disembahkan oleh imam agung lagi. Tuhan akan meletakkan hukum Dia di dalam batin mereka dan menulisnya di dalam hati. Semoga kita berterima kasih dengan pemberian rahmat Tuhan ini. Di dalam Ibrani bab 9 ayat 13 hingga 15, ia mengingatkan kita penumpahan darah Yesus adalah diperlukan untuk penebusan dosa-dosa dunia ini. Yesus adalah domba Tuhan yang tidak bercacat celah demi menyucikan kesedaran kita dari perbuatan yang mati, agar kita boleh menyembah Tuhan yang benar dan hidup ini. Yesus adalah pengantara kita di dalam perjanjian baru ini. Dengan sebab-sebab ini, kita selalu akan berdoa dalam nama Yesus, memuji Tuhan di dalam namanya, dan dapat mengabdikan diri kita kepada Allah yang hidup. Maka kita akan menerima berkat yang kekal dari Tuhan dan beroleh hidup sejati dan kekal dalam nama Yesus Kristus. Yohanes bab 3 ayat 16. Allah sangat mengasihi orang di dunia sehingga Dia memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Yesus telah menyediakan suatu tempat untuk kita tinggal di syurga apabila kita bertemu dengan Dia bila Yesus kembali pada kali keduanya. Keempat-empat ciri yang utama di dalam perjanjian kunia ini adalah dinyatakan di bawah ini. Yang pertama, Tuhan akan menulis hukumnya di dalam batin dan hati kita. Di dalam hukum yang diturunkan oleh Musa, ia tertatih di atas batu tulis. Ia merupakan suatu kuasa luaran yang cuba untuk memasuki ke dalam hati manusia. Kini ini sudah bertukar menjadi pembaharuan pengajaban rohani yang akan berada di dalam setiap orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dari nubuatan Yeskiel bab 36 ayat 26 hingga 27. Aku akan memberi kamu hati dan fikiran yang baru. Aku akan menggantikan hati kamu yang keras dengan hati yang taat. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam hati kamu, agar kamu menurut hukumku dan melaksanakan semua perintah yang telah ku berikan kepada kamu. Ciri yang kedua di dalam perjanjian kurnia ini ialah hak yang diberikan kepada orang untuk menjadi umat Allah. Petrus telah mengulaskan ini di dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, iman-iman yang mengabdikan diri kepada raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengisytiharkan perbuatannya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan supaya masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Konsep bangsa rohani tidak lagi tertakluk di dalam orang Yahudi lagi. Ia telah dilanjutkan kepada sesiapa yang sudi untuk mengikut Yesus, tidak kira bangsa puak asalnya. Umat Tuhan akan datang dari pelosok dunia, tidak kira apa suku, bangsa dan bahasa. Ciri yang ketiga pula adalah suatu pengetahuan yang diberikan secara langsung dan pribadi dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, manusia didesak untuk mencari Tuhan. Di dalam perjanjian kunia ini, ia bermula dengan adanya pengenalan yang pribadi. Agama-agama yang lain hanya sia-sia cuba mencapai apa yang kita diberikan pada hari pertama bila kita percaya pada Yesus Kristus.
Kita sudah diberikan suatu perhubungan secara langsung dengan Tuhan. Iman Kristian adalah mengenai perhubungan yang kudus dengan Tuhan, kerana Roh Allah telah menjadikan kita anak-anak kita. Kita boleh memanggil Allah Bapa, Ya Bapaku, di dalam doa-doa kita setiap hari. Ciri yang keempat di dalam perjanjian kurnia ini ialah Tuhan telah berfirman, Aku akan mengampunkan kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Penulis kepada Ibrani ingin menyampaikan berita Tuhan bahawa perjanjian lama yang memerlukan pengorbanan darah binatang tidak lagi boleh berurusan dengan dosa. Yang diperlukan pengorbanan dan penyembahannya berulang-ulangnya. Yesus menawarkan suatu pengorbanan sekali sahaja dan berjaya untuk penebusan dosa-dosa kita. Ini terbukti apabila Tuhan membangkitkan Yesus dari maut, duduk di sebelah kanan takhta Allah yang maha besar di syurga. Bersyukurlah kepada Tuhan bila kita mendengar dosa kita diampuni di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang, aman sejahtera Tuhan akan dikurniakan melimpahi kepada kita semua melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Di persoalan pada hari ini ialah bagaimana saya boleh menghadap Allah dengan penuh keyakinan di dalam perjanjian kurnia. Kita semua dijemput ke hadirat Tuhan yang kudus melalui darah Yesus. Penumpahan darah Yesus sudah boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Kita adalah dianggap penebusan yang membenarkan kita untuk menghadap takhta kerajaan Tuhan dengan kasih dan kurnia Tuhan. Segala doa-doa dan puji-pujian kita akan diterima oleh Tuhan kerana Dialah penebus dan penyelamatku. Semoga Tuhan memimpin kita untuk lebih memahami kasih Allah dan ketabahannya yang diberikan oleh Kristus. Kehidupan Kristian bukan sekadar di dalam pelarian 100 meter. Tuhan akan bersama kita untuk pelarian dan pelayanan yang jarak jauh. Kita harus sentiasa mendampingi Tuhan dan firman-Nya. Persoalan yang kedua ialah bagaimana saya boleh menggalakkan orang lain di dalam iman Kristus. Iman di dalam Kristian adalah yang dapat dikongsikan dengan pengalaman kasih kurnia Tuhan yang disaksikan di dalam gereja-gereja Tuhan, siji dan kumpulan persaudaraan. Adanya orang yang lebih berbakat daripada kita di dalam gereja, tetapi pemulihan rohani di dalam pelayanan kita harus diadakan kerap kalinya untuk berdoa bersama-sama dan memuji Tuhan. Ini akan membantu kita di dalam galakan iman kita dengan perbuatan yang kita dapat menyokong dan menunjukkan kesetiaan iman kita bukan sahaja di dalam gereja, bahkan di dalam komuniti kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur kerana dengan limpahan kasih kurnia dan kuasa Roh Kudus telah memberikan kita perjanjian kurnia ini. Kami berdoa kami akan mengasihi Tuhan Allahku dengan sepenuh hatiku, dengan segenap jiwaku dan dengan seluruh akalku. Kami juga berdoa agar boleh mengasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kami berterima kasih atas penyelamatan berita baik Injil ini oleh Yesus Kristus agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dengan bantuan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus. Amin.